Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah merupakan siri pertama Tanya Basikal is Free, di mana saya membuka sebarang persoalan kepada subscribers Sembang Basikal is Free SBIF ataupun peminat-peminat berbasikal di sana. Mereka boleh bertanya apa-apa berkaitan dengan hobi berbasikal ini. Jadi ini adalah merupakan siri yang pertama dan saya telah menerima lebih kurang 16 soalan dalam channel saya. Dan saya akan mulakan siri pertama ini untuk menjawab sebanyak yang mungkin dalam jangka masa lebih kurang 15 minit ini. Jadi siri ini memang tidak lama dan saya akan sambung dengan siri kedua untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Soalan pertama datangnya daripada Encik Zulkifli Abdul Rahim, di mana beliau bertanya, apakah waktu yang paling sesuai sekali untuk berbasikal? Amalan yang telah dilakukan iaitu berkayuh awal pagi, iaitu pukul 4 pagi. Tapi saya akan menerangkan dari aspek sebagai peminat berbasikal, bukan sebagai atlet. Sebab sebagai atlet, mereka akan menjalani latihan-latihan yang ekstrim yang tidak dilakukan untuk peminat-peminat berbasikal yang biasa. Jadi sebagai peminat berbasikal, tipnya ialah, prinsipnya ialah tujuan kita adalah untuk kesihatan. Jadi apakah waktu yang sesuai untuk bersenam? Memang betul, iaitu awal pagi. Jadi kalau Encik Zulkifli ni biasa bangun di awal pagi, contohnya 4 pagi ni adalah sesuatu yang biasa untuk beliau. Jadi memang boleh teruskan amalan sebegitu. Dan ada pula yang bertanya pula bagaimana berkayuh malam, dan mereka suka berkayuh malam sebab malam ni cuacanya lebih sejuk. Itu juga mungkin boleh dilakukan, tetapi janganlah kita terlampau ekstrim. Contohnya kita berkayuh pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Dulu saya pun pernah berbuat demikian. Tetapi ia bukanlah pada hari-hari untuk bekerja dan sebagainya. Sebab untuk hari bekerja, kita memerlukan rehat yang secukupnya, iaitu lebih kurang 8 jam sehari. Bukanlah berbasikal ni pada waktu yang ganjil. Jadi kalau awal pagi, sebelum kita memulakan hari kita untuk bekerja dan sebagainya, ataupun petang pukul 5 dan seterusnya, ataupun malam pun tidaklah terlampau malam, contohnya bermula sekitar pukul 8 sehingga pukul 10, paling lewat pun mungkin pukul 11, kemudian kita akan balik ke rumah dan tidur seperti biasa. Jadi itu prinsipnya, iaitu di mana kita kena sesuaikan, sebab badan kita memang memerlukan rehat yang biasa. Jadi diharap tip ini akan dapat menjawab soalan daripada Encik Zulkifli. Seterusnya ialah soalan daripada orang Lidi here. Orang Lidi bertanyakan bahawa boleh tak beliau menukar daripada flat handlebar kepada drop. Okey, jawapannya ialah anda kena tahu apakah tujuan handlebar ini. Untuk handlebar flat ni, soalnya handlebar flat ni digunakan untuk mountain bike, untuk commuter bike. Tujuannya ialah untuk senang pengendalian ataupun handling, di mana anda boleh mengawal basikal anda dengan lebih baik. Bila anda ingin mengawal basikal anda, ia adalah memang anda boleh fokus dan ia memang terus mengawal basikal anda ke kiri dan ke kanan dan sebagainya. Sebab itulah tujuan flat bar. Tetapi untuk drop, okey, soalnya berada pada basikal-basikal seperti racing bike ataupun road bike dan juga gravel bike, iaitu ia adalah untuk beberapa kegunaan. Contohnya, jika anda pegang handlebar anda di bahagian hood, ia adalah untuk kawalan. Dan jika anda pegang bahagian handlebar ni di bahagian drop, iaitu untuk aerodinamik. Okey, dan juga untuk gravity yang lebih stabil. Jadi anda dapat mengawalkan basikal anda supaya lebih mencekam pada permukaan tanah. Anda kena tahu apakah tujuannya. Jadi memang boleh anda tukar daripada flat kepada drop, tetapi apakah tujuan anda? Anda kena tanya semula. Jadi soalan kedua ialah tentang apakah beza di antara folding bike dan juga mountain bike. Sememangnya nama folding bike ni kerana ia boleh dilipat. Jadi bila basikal ni boleh dilipat, ia senang dibawa dan senang disimpan. Okey, berbanding dengan mountain bike. Mountain bike anda tak boleh lipat lah. Jadi kedua ialah dari segi saiz tayar. Soalnya tayar folding bike ni adalah kecil, iaitu 16 dan ada 20, dan mountain bike ada juga saiz 27.5, ada yang 28 dan juga 29.
Okey, dan tujuannya juga berbeza. Folding bike ni sebenarnya untuk kayuhan yang santai, kayuhan di bandar contohnya, kayuhan di tarmac, jalan tar. Dan untuk mountain bike sebenarnya sesuai dan lebih best kalau anda berkayuh di off-road. Okey, so itu antara perbezaan yang nyata lah. Seterusnya adalah soalan daripada Irfan Satria. Irfan Satria bertanyakan apakah pros and cons, iaitu kelebihan dan kekurangan hub yang bunyinya bising berbanding dengan hub yang bunyinya senyap. Saya pun pernah membeli contohnya iaitu wheel set ataupun rim yang memang senyap. Contohnya saya pun pernah membeli rim ataupun wheel set yang senyap, betul-betul senyap. Contohnya Campagnolo Shamal Mile. Wheel set ni bila anda bawa memang smooth, tak ada masalah. Okey, memang lancar. Tetapi masalahnya ialah macam tak best. Okey, anda rasa tak best sebab anda berkayuh basikal sekurang-kurangnya anda ingin dengar bunyi-bunyi mechanical. Okey, jadi saya tak bertahan lama dengan rim tersebut. Jadi itu sebabnya saya tak suka hub yang terlampau senyap. Okey, sebab bila kita berkayuh ni kita nak bunyi yang sedikit ada bunyi lah, kan. Kadang-kadang bila contohnya wheel set ada yang hebat, yang bila lalu saja bunyi woof 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 woof, itu memang hebat lah, kan. Ada juga bunyi yang agak kuat, agak garang. Jadi sama juga macam motosikal, setengah orang suka motor yang senyap saja, setengah orang suka motor yang bunyi bising walaupun motor tu taklah laju, kan. Kalau tanya saya lebih suka yang sekurang-kurangnya ada bunyi lah, kan. Ada bunyi bising. Okey, dan itu lebih kepada preference, lebih kepada minat lah, anda suka yang mana. Ataupun orang tengah berjoging dan sekurang-kurangnya mereka akan sedar ada basikal lah yang sedang ingin memotong mereka. Okey, itu mungkin antara kelebihannya, tapi ia lebih kepada minat masing-masing, kan. Kedua ialah dari segi rantai yang berwarna emas. Yang bersalut emas ni ia seolah macam seperti lapisan cat lah. Jadi kalau satu besi tu di cat, ia mempunyai lapisan tambahan, lambatkan sedikit, iaitu karat, berbanding yang kalau besi yang tanpa salut. Jawapannya ya, dia lambat sedikit untuk karat, tapi jika anda tidak jaga dengan baik, ia akan karat juga. Itu saja yang saya boleh katakan tentang gold chain. Dan sememangnya ia juga bergantung kepada minat masing-masing. Ada orang suka yang rantai emas, warnanya emas, kan. Tapi saya suka rantai yang warna silver lah. Okey, jadi itu bergantung pada minat masing-masing, tak ada keistimewaan sangat. Seterusnya soalan daripada Cloudy Nimbus. Jadi Cloudy Nimbus telah bertanya dalam banyak-banyak basikal, basikal mana yang Abang Nan, saya lah tu, kan. Dia tanya pada saya mana yang saya paling gemar sekali. Jadi sebenarnya saya memang bermula dengan mountain bike. Okey, lama dulu, semenjak tahun 98, 99, saya telah bermain mountain bike. Dan waktu itu memanglah kalau jambori ni, pantang dengan jambori je, memang nak participate lah, nak sertai. Okey, dan kemudian tak bertahan lama, mungkin dalam 2 tahun. Okey, kemudian saya jual basikal saya dan kemudian saya beralih kepada road bike. Jadi road bike pada waktu itu saya rasa ia adalah satu basikal yang memang, sebab road bike ni dia basikalnya ringan dan kita boleh pergi laju. Jadi saya pun jiwa pelumba. Dan kalau kita ikutkan 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, memang banyak acara-acara berbasikal melibatkan perlumbaan, di mana kalau bawa road bike ni memang best lah, memang terbaik lah, kan. Jadi memang saya minat pada road bike. Sekitar awal tahun 2016 banyaklah dengan road bike. Dan kemudian bila gravel bike ni adalah suatu yang baru. Okey, agak baru juga. Okey, dan saya rasa gravel bike ni ia tidaklah terlampau, di mana bila anda menunggangnya anda terpaksa membongkok, dan ia tidaklah seberat mountain bike. Jadi ia di tengah-tengah. Jadi memang ia adalah menarik, sebab gravel bike ni ia selesa. Okey, jadi sebab saya punya impian untuk buat bikepacking, untuk buat touring,
Jadi saya rasa gravel bike ni adalah basikal yang serba boleh. Dan kalau saya nak bersama rakan-rakan saya pun, berkayu dengan rakan-rakan saya yang menunggang ataupun berkayu dengan road bike, saya masih boleh bersama-sama mereka. Walaupun tak sepenuhnya, kalau fondo tu mungkin tak 100%, sekurang-kurangnya 70%, 50%, saya masih boleh follow ataupun mengikuti mereka. Jadi sebab itulah saya suka pada gravel bike. Baiklah, soalan seterusnya daripada Peter Tan. Peter Tan tanya apakah petua untuk riding off saddle ataupun out of saddle. Okey. Jadi petuanya ialah sebenarnya out of saddle ni, di mana terutamanya bila kita inginkan basikal kita supaya lebih laju, di mana kita menggunakan gear berat. Gear berat maksud big ring dan juga small cassette. Bila kita menggunakan gear berat, di mana kita ingin memberikan power ataupun kuasa kepada kayuhan kita, jadi adalah lebih baik kita menggunakan teknik out of saddle. Okey. Dan kemudian bila anda melalui ataupun mendaki bukit, tak kira lah 10% hinggalah 30% dan seterusnya, gradient, di mana badan anda mengimbangkan, di mana posisi basikal anda pada tahap pendakian, dan badan anda adalah untuk seimbangkan kayuhan anda. Jadi anda tidaklah terlampau stres ataupun memaksa kaki anda. Ia akan menggunakan berat badan anda untuk memberikan kuasa kepada basikal. Itulah kenapa anda menggunakan out of saddle. Untuk drivetrain yang single drivetrain dan untuk kaset yang 11, anda tiada pilihan, anda terpaksa menggunakan kaset yang paling besar sekali. Okey. Untuk gradient lah. Dan jika anda rasa terlampau ringan, anda boleh turunkan kaset anda kepada yang lebih kecil. Okey. Jadi itu adalah yang asas lah untuk menjawab soalan daripada Peter Tan. Untuk siri yang pertama ni, saya akan menjawab soalan yang terakhir daripada Ismail Mota, di mana beliau tanyakan sewaktu sprint, apakah gear yang digunakan, iaitu semestinya gear berat. Okey. Di mana anda boleh lihat, di mana pelumbur-pelumbur ni bila mereka sprint, mereka ada yang out of saddle, akan menggunakan kuasa yang maksima, memberikan kuasa sepenuhnya kepada kayuhan mereka. Jadi semestinya mereka menggunakan chain ring yang besar, big ring, okay, dan small cassette. Itulah sewaktu sprint. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada kali ini untuk siri yang pertama, dan semoga kita akan berjumpa lagi. Teruskan bertanya lagi. Ada lagi banyak lagi soalan yang saya belum jawab, dan kita akan jumpa lagi dalam siri yang seterusnya untuk Tanya Basikal is Free. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.